Berpuasa juga dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Bagaimana ini berlaku? Dengan berpuasa, kita mengamalkan kalori restriction, iaitu kita mengurangkan pengambilan kalori. Kalori yang kurang bermakna kurang lebihan kalori yang akan digunakan dalam badan dan disimpan sebagai lemak. Bila kurangnya lemak akan mengurangkan risiko berlakunya penyakit kardiovaskular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama-tamanya alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan limpah perkenannya dapat kita bertemu lagi dengan Madrasah Ramadan. Bercakap berkenaan dengan puasa. Dari sudut sains, puasa merujuk kepada amalan dan perbuatan menghad dan mengawal pengambilan makanan atau minuman atau kedua-duanya bagi tempoh masa yang tertentu atas pelbagai faktor dan tujuan. Antaranya ialah atas faktor kesihatan, faktor agama, ritual dan juga faktor etika. Berpuasa dari sudut sains mempunyai beberapa jenis. Antaranya ialah berpuasa menghadkan pengambilan nilai kalori ataupun kita sebut sebagai calorie restriction fasting. Yang kedua disebut macronutrient restriction fasting ataupun kita berpuasa daripada mengambil certain makronutrien yang diperlukan oleh badan. Dari segi jenis puasa yang seterusnya, kita ada puasa basah ataupun kita sebut sebagai wet fasting, yang mana dalam amalan berpuasa ini kita menghadkan pengambilan makanan saja, tetapi kita akan minum dan kita akan mengurangkan pengambilan makanan dalam tempoh masa yang tertentu, biasanya antara 18 hingga 48 jam. Jenis kedua ialah dry fasting ataupun puasa kering, yang mana kita menghadkan pengambilan makanan dan juga minuman. Maksudnya kita tidak mengambil sama sekali makanan dan minuman. Dan jenis yang ketiga ialah intermittent fasting ataupun kita panggil sebagai puasa secara berkala, yang mana kita akan kita akan berpuasa dalam tempoh masa tertentu dan kemudian kita akan diselangi dengan fasa di mana kita dapat mengambil makanan seperti biasa. Sudah pasti kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahawa apa jua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah dan manfaat kepada kita, sama ada dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran ataupun tidak. Puasa dan kesihatan. Untuk memahami kaitan puasa dan kesihatan, kita perlulah memahami secara serba ringkas apa yang berlaku di dalam badan kita semasa kita mengambil makanan. Sepanjang 11 bulan di dalam setahun, badan kita menerima makanan dalam bentuk makronutrien dan mikronutrien. Seperti kita tahu, makronutrien terdiri daripada karbohidrat, protein dan juga lemak. Dan mikronutrien pula ataupun unsur yang kita perlu dalam kuantiti sedikit pula ialah mineral dan juga vitamin. Jika kita hendak kaitkan dengan puasa dan kesihatan, kita perlu kaitkan dengan makanan dan penyakit. Apabila kita makan, terutamanya makanan yang kebiasaannya menjadi makanan seharian kita yang kaya dengan karbohidrat akan dicernakan menjadi sumber glukos atau gula yang ringkas untuk proses penghasilan tenaga. Gula yang telah terhasil daripada karbohidrat yang disebut glukos akan masuk ke dalam darah, di mana pada waktu ini, pankreas akan mengesan kehadiran gula dalam darah dan akan merembeskan insulin. Insulin ini diperlukan untuk proses memindahkan gula yang berada dalam darah ke dalam sel dan tisu untuk penghasilan tenaga. Badan kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertindak balas. Jadi apabila ada gula di dalam darah, maka insulin akan dirembeskan secara automatik. Badan kita apabila terlalu lama terdedah kepada gula, apa yang berlaku ialah berlakunya keadaan di mana kerintangan insulin. Inilah yang menjadi punca kepada berlakunya penyakit kencing manis. Apa maksud kerintangan insulin? Kerintangan insulin ni ialah keadaan di mana badan kita sudah mangli. Maksudnya, bila gula semakin tinggi, insulin semakin tidak cekap untuk bertindak balas dengan gula. Jadi memerlukan kandungan gula yang lebih tinggi daripada biasa untuk insulin bertindak balas dengan gula. Makin lama, semakin tinggi gula diperlukan untuk menghasilkan tindak balas dengan insulin untuk dibawa ke dalam tisu badan untuk menghasilkan tenaga. Inilah yang membawa kepada penyakit kencing manis. Kemudian,
bila datang kencing manis, dia akan berkait pula dengan penyakit kardiovaskular atau penyakit yang kita sebut penyakit jantung dan penyakit darah tinggi. Menurut kajian sains, penghidap penyakit kencing manis mempunyai risiko sehingga 4 kali ganda lebih tinggi untuk menghidap penyakit kardiovaskular iaitu darah tinggi dan sakit jantung berbanding manusia yang tidak menghidap penyakit kencing manis. Berpuasa juga dapat membantu dalam menurunkan berat badan. Bagaimana ini berlaku? Dengan berpuasa, kita mengamalkan calorie restriction iaitu kita mengurangkan pengambilan kalori. Kalori yang kurang bermakna kurang lebihan kalori yang akan digunakan dalam badan dan disimpan sebagai lemak. Bila kurangnya lemak akan mengurangkan risiko berlakunya penyakit kardiovaskular. Selain itu, berpuasa juga akan meninggikan kandungan hormon beberapa jenis hormon yang penting untuk meningkatkan metabolisme badan, iaitu norepinefrin dan juga growth hormon tumbesaran ataupun growth hormon. Kedua-dua hormon ini akan meningkatkan metabolisme badan ketika kita berpuasa. Lantas akan meningkatkan lagi kadar pembakaran lemak dan mengurangkan berat badan kita. Di sini timbul satu misteri. Mengapa ada di antara kita yang berpuasa sebulan di bulan Ramadan tetapi berat badan tidak turun? Bahkan ada yang berat badannya semakin bertambah. Di sini mungkin kita perlu melihat kembali cara dan pola pemakanan kita. Adakah kita mengamalkan balas dendam ketika berpuasa? Yang dimaksudkan dengan balas dendam ini ialah kita sepanjang hari kita berpuasa dan bila tiba waktu berbuka, kita makan apa saja yang kita inginkan tanpa mengira jumlah dan nilai pemakanan yang sepatutnya kita ambil. Bayangkan setelah seharian kita menahan lapar, ketika berbuka kita minum air manis bergelas-gelas dan kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, apa yang berlaku? Seperti mana yang saya nyatakan awal tadi, apabila tinggi karbohidrat maka akan tinggi gula, dan apabila tinggi gula maka akan berlaku tidak boleh insulin, dan kerentangan insulin ini akan menyebabkan tujuan kita berpuasa sepanjang hari telah hilang. Pada bulan sebelum puasa mungkin kita makan sepanjang hari, tetapi ketika bulan puasa kita akan makan pada 3 waktu utama, iaitu ketika berbuka, ketika selepas tarawih yang disebut sebagai ketika moreh, dan juga ketika bersahur. Mungkin juga amalan kita ketika moreh itu yang menyebabkan kita tidak dapat menurunkan berat badan. Kajian menunjukkan kita perlu mengelakkan makanan berat 3 sehingga 4 jam sebelum kita tidur. Makanan berat di sini merujuk kepada makanan yang mempunyai nilai kalori melebihi 300 kilokalori. Contoh makanan dengan 300 kilokalori ini contohnya sepinggan bihun goreng dan juga telur mata, mi goreng dan telur mata, dan juga nasi lemak. Bayangkan setelah kita selesai menunaikan solat tarawih pada pukul 11, kita duduk dan makan mi goreng telur mata 2 pinggan ditambah pula dengan 2 gelas teh tarik yang mana nilai kalorinya melebihi 500 kilokalori, dan kemudiannya kita pergi masuk untuk tidur pada pukul 12. Jadi di sinilah lebihan kalori yang kita ambil itu tidak digunakan sebagai tenaga, sebaliknya akan diproses dan disimpan sebagai lemak untuk tenaga simpanan. Untuk kekal cergas di bulan Ramadan, hendaklah kita menumpukan kepada cara pemakanan kita. Yang pertama, kita mesti memastikan pemakanan kita mengandungi semua makronutrien yang diperlukan. Karbohidrat yang mencukupi, protein yang mencukupi, dan serat yang mencukupi. Kita patut menggabung jalinkan ke semua makronutrien ini untuk memastikan badan kita mendapat nutrien yang mencukupi, dan juga kita perlu memastikan kita kekal terhidrat dengan mengambil minuman yang mencukupi. Disarankan untuk kita mengambil di antara 8 sehingga 12 gelas air kosong setiap hari. Dan ketika bersahur, hendaklah kita memastikan kita mengambil kesemua jenis makronutrien yang diperlukan. Hendaklah kita melebihkan kandungan protein dan juga serat. Ini kerana protein lebih mengambil masa yang lama untuk badan kita mencernanya, dan serat pula akan memegang makanan lebih lama di dalam sistem badan kita, jadi akan memberi kesan kekenyangan yang lebih panjang. Ini dapat membantu kita untuk menjalani ibadah puasa dengan lebih bertenaga. Bersenam ketika berpuasa. Berpuasa bukan bermaksud kita hanya tidur seharian, tidak bertenaga, letih dan lesu. Jadi, adakah kita hanya terbaring saja ketika berpuasa? Di sini ingin saya berkongsi cara-cara untuk kita kekal aktif ketika berpuasa. Satu ialah dengan memastikan badan kita sentiasa kekal hidrat dengan mengambil air masak yang mencukupi. Ini kerana bila badan kita kekurangan air, kita akan mengalami keadaan ternyah hidrasi, dan ini membawa kepada keadaan letih lesu yang akan menyebabkan kita tidak bermaya dan tidak aktif. Yang kedua, untuk bersenam kita
bolehlah melakukan senaman ringan, yang mana senaman ini senaman yang sekadar menaikkan nilai kadar denyutan jantung kita hanya sekadar 60 sehingga 65% daripada kadar denyutan maksimum kita. Contoh senaman yang boleh dilakukan ketika bersenam ialah berjalan, brisk walk ataupun slow jogging. Dan kita boleh melakukan senaman ini ketika setengah jam sebelum waktu berbuka ataupun ketika kita sudah awal pagi, ketika kita sudah sahur. Walaupun kajian sains menunjukkan bahawa berpuasa mempunyai pelbagai manfaat, tetapi kita sebagai orang Islam haruslah menginsafi dan menyedari bahawa tujuan sebenar kita berpuasa ialah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan objektif utama berpuasa seperti mana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, iaitu la'allakum tattaqun, tercapai. Akhir kata, semoga ilmu yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.